Di sini saya akan tunjukkan bagaimana untuk membuat satu timer kepada peperiksaan ataupun ujian yang telah anda laksanakan dengan menggunakan Google Forms. Sebenarnya anda boleh buka dan tutup Google Forms secara automatik ataupun manual. Cara manual anda boleh lihat di sini, dan cara automatik pula anda boleh lihat kepada tutorial ini, iaitu menggunakan timer ataupun add-ons timer pada Google Forms tersebut. Jadi bagaimana untuk menggunakan timer dalam satu Google Forms? Beberapa perkara yang anda perlu tahu adalah, yang pertama, anda perlulah menyediakan dulu borang itu. Yang kedua adalah, apabila anda menggunakan timer, anda tidak boleh lagi memberi link seperti cara biasa, iaitu anda klik pada send dan anda share link di bahagian ini. Anda tak boleh gunakan link ini lagi apabila anda menggunakan timer, sebab memberikan link tersebut secara direct kepada pelajar ataupun kepada siapa yang anda ingin jawab peperiksaan tersebut akan mengakibatkan timer itu tidak berfungsi. Jadi anda perlu menggunakan link yang tersendiri ataupun link yang disediakan oleh timer tersebut. Jadi di sini untuk memasang satu timer, anda perlulah membuat satu add-ons ataupun memasang satu add-ons kepada Google Forms anda. Caranya mudah, pergi kepada 3 butang di bahagian kanan sebelah dengan gambar anda sendiri, di mana ini bertanda more, pilih kepada add-ons dan carilah timer dalam ruangan Google Marketspace Workplace ini ataupun Google Workspace Marketplace. Okey, carilah timer. Okey, dan antara semua timer yang ada di sini, saya suka menggunakan timer for Google Forms sebab timer ini adalah lebih ringkas, tidak mempunyai banyak masalah dan senang digunakan. Jadi klik pada install dan continue. Semua soalan yang ditanya, contohnya di sini dia bertanya tentang email. Okey, saya telah memilih satu email dan saya kena bersetuju untuk berkongsi semua maklumat yang ada dalam email tersebut ataupun dalam Google Form saya ini untuk membolehkan timer itu digunakan. Kemudian klik done. Jadi sekarang timer tersebut sudah dipasang. Jadi cara untuk guna, kita tutup dulu Workspace Marketplace ini. Jadi untuk menggunakan timer, anda perlu menggunakan add-ons yang telah pun anda pasang tadi. Caranya adalah untuk pergi ke bahagian kanan atas, lihat pada simbol yang seperti satu jigsaw puzzle ini, klik pada bahagian ini, klik dan pilih timer for Google Forms. Satu tetapan ataupun tertingkap akan terbuka seperti ini, anda pilih open dan kemudiannya anda tunggulah. Kalau anda menggunakan incognito, tetapan seperti ini akan keluar dan tidak ada masalah. Tetapi sekarang anda lihat tetapan ini sudah berubah. Okey, ini adalah disebabkan oleh Google Forms ini ataupun peperiksaan yang saya cipta ini sebenarnya menggunakan satu fungsi upload. Okey, dalam soalan tersebut pelajar-pelajar perlu upload dokumen. Jadi untuk timer jenis form timer ini, dia tak membenarkan saya menggunakan fungsi upload tersebut. Jadi dia meminta saya menggunakan cara lain untuk membenarkan pelajar upload. Jadi oleh itu timer ini tidak berkesan. Jadi saya akan tukarkan contoh ini kepada contoh yang tidak ada fungsi upload. Seperti exam ini, exam PVMA yang juga saya telah cipta. Yang ini tidak ada fungsi upload. Jadi caranya sama, pergi kepada bahagian seperti jigsaw puzzle ini, add-ons, klik dan timer for Google Forms dan pilih open dan tunggulah sehingga tetapan itu terbuka. Okay, anda lihat di sebelah kanan ini tetapan itu mula terbuka untuk form timers. Kali ini tidak akan ada masalah sebab tidak ada muat naik ataupun tidak ada upload file. Jadi di sini anda boleh lihat terdapat tetapan-tetapan yang saya boleh pilih. Dan seperti yang saya katakan, anda perlu ingat bahawa apabila anda menggunakan timer, anda tidak boleh berkongsi link seperti biasa. Anda kena menggunakan link yang telah diberikan oleh timer itu. Dalam kes ini anda lihat pada bahagian bawah sekali, iaitu terdapatnya satu link di bawah ini yang telah diberikan untuk peperiksaan ini berfungsi dengan menggunakan timer. Jadi tetapan-tetapan lain adalah seperti hide timer. Ini biasanya kalau saya suka tunjukkan timer tersebut supaya pelajar tahu berapa lama masa yang mereka ada. Dan untuk time allowed adalah masa ataupun tempoh peperiksaan tersebut dijalankan. Dalam kes ini 1 jam. Jadi saya pilih 1 jam. Okey, 1 jam sahaja. Okey. Dan di bahagian instructions ini adalah apa yang anda ingin pelajar tahu, arahan. Dalam kes ini, this assessment is time, good luck. Jadi saya malas nak tukar, saya biarkan sahaja untuk tujuan tutorial ini. Dan di bahagian bawah adalah bahagian yang paling penting, iaitu start dan end. Bila peperiksaan itu bermula dan bila peperiksaan itu berakhir. Di sini anda tetapkanlah tarikh dan masa untuk peperiksaan tersebut. Klik pada bahagian, klik pada bahagian kalender ini untuk mengaktifkannya dan kemudiannya bahagian jam. Okay, jadi kita nak test hari ini juga. Jadi saya tetapkan hari ini test pada pada tarikh hari ini 24 Julai dan ianya akan berlangsung pada sekitar jam
9. Okay. Kita set 9.35 ataupun 9.30, 30 sikit lah. Okay, dan kita klik OK. Jadi kemudian masa tutupnya sama juga. Untuk set masa peperiksaan ini akan ditutup supaya pelajar tak boleh akses. Kita klik pada bahagian kalender dahulu untuk buka bahagian tutup dan setkan jamnya. Okay, sebab dia 1 jam, okay, maka anda boleh letakkan tempoh masanya. Okay, tarikh yang sama hari ini 24 juga, dan saya nak tutup pada jam 9.45. Okay, 5 minit saja. Okay, apa maksud tetapan masa ini? Tetapan masa ini bermaksud bahawa pelajar boleh menjawab sepanjang hari peperiksaan tersebut, tetapi mereka cuma akan diberi sejam saja untuk menjawab exam tersebut dalam tempoh hari tersebut. Dalam kes ini anda boleh lihat saya tetapkan bahawa mereka cuma ada lebih kurang 10 minit sahaja untuk mereka menjawab soalan tersebut. Tetapi apabila mereka menjawab soalan tersebut, peperiksaan itu boleh berlangsung selama 1 jam. Okay, itulah maksudnya tetapan ini. Okay, bukannya maksudnya tempoh mula dan akhir peperiksaan. Tidak. Ini adalah tempoh peperiksaan itu boleh diambil. Okay. Selepas itu, anda boleh melihat exam tersebut ataupun melihat bagaimana rupa exam tersebut dengan klik pada preview. Okay, bila kita klik pada preview, okay, anda lihat bagaimana rupa peperiksaan tersebut setelah dia loading. Okay. Peperiksaan ini masih lagi ditutup sekarang sebab saya belum buka. Jadi untuk melihat bagaimana peperiksaan ini dalam keadaan dibuka, kita lihat pada preview. Okay, klik pada preview. Dan dia hanya akan membuka satu tingkap menunjukkan peperiksaan itu sekarang sudah dibuka. Jadi pelajar sekarang boleh menjawab peperiksaan tersebut. Inilah yang mereka akan lihat. Okay, kita isi saja start. Okay, dan anda lihat, terus mereka akan lihat satu tingkap baru selepas isi nama dan mereka boleh mula jawab. Di mana mereka kena sign in lah, sebab borang ini menetapkan pelajar-pelajar tersebut perlu untuk memberikan email address. Di bahagian selepas ini adalah semuanya sama seperti menggunakan Google Forms yang biasa anda gunakan. Cuma perbezaannya di bahagian atas ini anda lihat terdapatnya satu jangka masa yang perlu mereka beri perhatian sebab adanya timer. Jadi untuk membolehkan pelajar anda mendapat satu forms yang seperti ini yang ada timer, anda perlu share pautan di bawah ini. Okay, anda boleh klik link untuk share dan link itulah yang anda sharekan kepada pelajar. Jangan share link send yang di sini. Ini jangan share kalau anda menggunakan timer. Sebab link ini adalah hanya untuk manual set, di mana anda buka dan tutup form secara biasa, secara manual. Kalau anda menggunakan timer, anda terpaksa menggunakan link yang diberikan oleh perisian ataupun add-ons ini. Jadi demikianlah cara untuk anda membuat satu Google Forms yang lengkap dengan timer. Ini adalah timer yang paling ringkas yang saya boleh jumpa dalam Google Forms. Jadi saya berharap bahawa tutorial saya ini membantu. Sekali lagi saya ingatkan, jikalau anda ingin menggunakan timer ini, pastikan anda login secara incognito supaya anda kurang bermasalah apabila menggunakan timer ini. Dan kalau boleh, borang tersebut seboleh-bolehnya tidak mempunyai upload ataupun fungsi upload file, sebab itu akan mengganggu proses setting untuk timer. Jadi saya harap tutorial saya ini membantu. Terima kasih kerana menonton dan saya Cikgu Cyril. Selamat mencuba.